Kita teruskan kita punya perbincangan. Okey, bahagian ke-9. Sebatian karbon masih lagi siri homolog. Kita mau sekarang ni menghuraikan sifat fizik. Okey. Jadi alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik dan ester. Kita mau tahu dia punya kegunaan ataupun kehadirannya dalam kehidupan harian kita. Okay, jadi untuk alkana, okey, dia biasanya dijumpa pada kulit buah-buahan. Okey, kalau buah-buahan import tu, dia akan letak lapisan nipis lilin. Okey, untuk apa? Untuk mengekalkan kesegaran buah-buahan tersebut. Jadi lapisan nipis tu adalah alkana. Okey, lepas tu gambar yang kedua ni merujuk kepada gas butana yang digunakan untuk memasak. Jadi kita punya dalam tong gas tu sebenarnya ada butana. Okey, untuk alkena, okey. Tahukah anda buah-buahan menghasilkan gas etena secara semula jadi? Gas ini membantu buah itu untuk masak. Okey, alkuna pula dia punya contoh adalah gas etuna yang digunakan dalam pemotongan logam. Okey, alkohol ini yang sangat biasa kita gunakan. Okey, antiseptik, minyak wangi, pelarut dan bahan api yang selalu jumpa. Okey, asid karboksilik pun ada dalam kehidupan harian kita. Okey, contohnya kita ada gigitan semut. Gigitan semut itu kenapa dia sakit? Kita akan rasa macam panas kan? Sebab dia mengeluarkan asid metanoik ataupun asid formik. Sama maksudnya tu. Okey, lepas tu cuka ni kita gunakan untuk memasak. Kadang-kadang ada juga kita gunakan untuk membantu menghilangkan kotoran pada pakaian. Okey. Jadi asid etanoik juga dikenali sebagai asid asetik. Okey, itu adalah yang kita jumpa, yang biasa kita gunakan dalam kehidupan harian kita. Okey, kita masuk sifat fizik. Okey, jadi untuk sifat fizik, alkana, alkena dan alkuna ini senang sejak kalau kamu sudah hafal sifat fizik sebatian kovalen. Okey, mereka ini adalah sebatian kovalen. Jadi kalau dia tanya pasal sifat fizik, kamu ingat tak balik sifat fizik sebatian kovalen, iaitu tidak larut dalam air. Okey, tapi larut dalam pelarut organik. Lepas tu dia tidak mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan, takat lebur, takat didih yang rendah, tapi dia bertambah apabila saiz molekul bertambah dan dia kurang tumpat daripada air. Maksudnya kalau kita letak di air, dia akan berada di atas. Jadi kamu ingat sejak sifat fizik sebatian kovalen, kamu akan ingatlah sifat fizik untuk alkana, alkena dan alkuna. Okey, jadi untuk alkohol dengan asid karboksilik. Okey, karboksilik ni asid. Jadi kamu juga boleh ingat sifat fizik asid. Cuma dia asid lemak. Jadi alkohol dan asid karboksilik adalah sebatian organik, bukan hidrokarbon yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Jadi dia bukan hidrokarbon kerana dia mengandungi oksigen. Jadi takat didih, alkohol dan asid karboksilik secara relatifnya lebih tinggi daripada alkena yang sepadan. Okey, berbanding alkana, alkena, alkuna, alkohol dengan asid karboksilik dia lebih tinggi. Okey, keterlarutan alkohol dan asid karboksilik dalam air berkurang. Maksudnya yang awal-awal, okey, yang ringkas, yang C1, C2, C3, dia larut dalam air. Tapi bila dia sudah bertambah C4 dan seterusnya, dia semakin kurang larut. Okey, jadi ketelarutannya dalam air semakin berkurang apabila saiz molekul bertambah. Okey, kita tengoklah secara spesifik. Okay, kalau alkohol, takat didih yang rendah dan meningkat dengan peningkatan bilangan atom karbon per molekul. Ini kena sebut per molekul. Okey. Keadaan fizik pada suhu bilik, 11 ahli pertama alkohol wujud sebagai cecair. Ketelarutan dalam air, nampak ni C1, C2, C3, dia larut dalam air. Tapi bila sudah saiz bertambah, dia semakin kurang larut. Untuk asid karboksilik,
takat didih yang rendah dan meningkat dengan bilangan atom karbon per molekul. 9 ahli pertama wujud sebagai cecair. Metanoik, etanoik dan propanoik sangat larut dalam air. Keterlarutan berkurang dengan peningkatan saiz molekul. Itu sifat fizik untuk 5 siri homolog. Ester tu dia ada bahagian nanti tersendiri. Jadi tamat sudah untuk bahagian ke-9.